Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Yang berusaha Ustaz Hairul Anwar bin Abu Bakar, Ketua Jabatan Pendidikan Islam. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, staf-staf sokongan, para pelajar serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Bicara Ramadan dan Khatam Al-Quran IPG Kampus Tun Hussein On tahun 2021. Anjuran Jabatan Pendidikan Islam IPG Kampus Tun Hussein On. Alhamdulillah, seiring kita menandatangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, kerana dengan limpah dan izinnya juga dapat kita dipertemukan dalam majlis bicara Ramadan dan Khatam Al-Quran ini. Mudah-mudahan hasrat untuk melahirkan generasi yang cintakan Al-Quran dapat direalisasikan melalui program-program sebegini. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita pada pagi ini disiarkan secara langsung di dalam Facebook Live. Sebelum kita meneruskan acara bicara Ramadan dan Khatam Al-Quran, majlis terlebih dahulu mengalu-alukan kehadiran 3 panel yang akan berbicara tentang ibadah Ramadan. Panel pertama kita iaitu Dr. Muhammad Yusof bin Dagang, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, panel kedua, Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon, Timbalan Ketua Jabatan Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azmi. Dan panel kita yang ketiga, Ustaz Zainuddin bin Abdul Hamid, Pensyarah Kanan Jabatan Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan para hadirin, bicara Ramadan kita diadakan sebanyak 2 pusingan. Baiklah, kita teruskan bicara Ramadan pada pagi ini kepada panel pertama kita, Dr. Muhammad Yusof bin Dagang. Doktor, kita sedia maklum bahawa Lailatul Qadar merupakan satu malam yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr, dan ia lebih baik dari 1000 bulan. Persoalannya doktor, pada hari ini telah masuk 27 Ramadan. Adakah kita masih ada kesempatan untuk pecutan terakhir atau last lap atau potong tangkona, istilah dalam FB, untuk memburu malam Lailatul Qadar, sedangkan bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari saja lagi? Mohon pencerahan doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Encik Azmi Germani, moderator kita pada pagi ini. Saya rasa dia seorang yang begitu bersemangat sekali pada pagi ini.
yang dihormati Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suhadi, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, Batu Pahat, Johor. Ahli-ahli panel, Ketua Jabatan Pendidikan Islam Ustaz Khairul Anwar bin Abu Bakar, Ketua-ketua jabatan, Ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah, staf-staf sokongan, serta pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi diberi kesempatan untuk kita menikmati bulan Ramadan yang mulia ini, dan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan Ramadan ini ada satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang melaksanakan ibadat puasa di bulan Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Ya, malam yang selalu didampakan oleh semua umat Islam untuk mencari keberkatan dan kerahmatan pada bulan Lailatul Qadar ini. Berkaitan dengan soalan tadi yang dikemukakan kepada saya tadi, ya, berkaitan dengan pecutan untuk bulan untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Di sini saya ingin kongsikan hadis-hadis, dua hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, yang mana hadis ini sedikit sebanyak boleh memberi panduan kepada kita. Yang pertamanya daripada hadis daripada yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahayyanu Lailatul Qadri fil asril awahiri." Ya. Jadi maksud hadis ini, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, riwayat Muslim, iaitu hadis yang ke 1165. Ya, maknanya carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Ini hadis yang pertama yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya, dan hadis yang kedua pula daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awahi min Ramadan. Maksudnya, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Maknanya hadis ini, hadis daripada Rasulullah SAW yang daripada Ummul Mukminin ini mengatakan pada malam-malam ganjil daripada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya. Jadi kita dapat daripada dua hadis ini bermakna Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir dan pada malam-malam ganjil. Kedua-dua riwayat ini adalah riwayat yang sahih, dapat kita faham dan kita ketahui bahawa Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, dan ia berlaku pada satu malam daripada malam-malam ganjil. Satu malam saja pada malam-malam yang ganjil, dalam 10 malam yang terakhir. Ya, kalau kita nak tengok pada 10 malam yang terakhir itu, kita boleh sisihkan, iaitu pada 21 hari bulan, pada malam 23, pada malam 25, pada malam 27, serta pada malam 29 Ramadan. Jadi berdasarkan hadis-hadis inilah, ya, apa yang pentingnya di sini ialah kita semua perlu istiqomah. Kita perlu istiqomah dengan ibadat-ibadat yang telah kita sedia maklum
bentuknya, kita sedia maklum bentuknya, kita dah sedia maklum dari segi doanya. Sama ada malam tadi, iaitu malam yang ke-27 Ramadan, ataupun juga mungkin pada malam ini 28 hari bulan, atau besok 29 hari bulan, ya, 29 hari bulan 29 Ramadan. Teruskanlah beribadat. Marilah kita sama-sama teruskan beribadat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah mengganjari kita termasuk Allah akan mengurniakan kepada kita termasuk dan ditemukan kita dengan malam Lailatul Qadar yang kita idam-idamkan ini. Selari dengan matlamat kita, orang Islam yang sentiasa mencari ketakwaan, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, maksud ayat ini, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita di kesempatan yang masih ada ini untuk kita kata orang tu sebagaimana pemusi kata tadi, kita pancurkan, kita memburu, ya, mengejar malam Lailatul Qadar yang tinggal hanya beberapa hari saja lagi malamnya, untuk kita terus istiqamah. Saya rasa itu saja daripada saya untuk sebagai panel yang pertama ini. Saya rasa menjawablah soalan yang dikemukakan oleh moderator tadi. Saya kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Yusof bin Dagang. Untuk makluman hadirin sekalian, link kehadiran disediakan dalam Facebook. Hadirin sekalian, seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua, Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon. Ustaz, saya nak tanya sikit. Apabila kita menyebut tentang bulan Ramadan, sudah pasti di sana kita telah nampak bentuk-bentuk ibadah yang perlu dilakukan, termasuk yang paling utama ibadah zakat. Namun, yang menjadi persoalan Ustaz, kenapa kita di Malaysia ini berbeza kadar zakatnya sedangkan kita hidup dalam satu negara? Dipersilakan Ustaz, mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara moderator Encik Ahmad Azmi Jolmani yang berusaha, Tuan Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On Encik Muhammad Razi Muhammad Suradi yang juga menjalankan tugas pengarah IPTO, juga sahabat saya, sahabat-sahabat ahli panel yang berusaha, Tuan Ketua Jabatan Pendidikan Islam Ustaz Khairul Anwar Abu Bakar, barisan ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua unit, dan sahabat-sahabat warga staf IPG Kampus Tun Hussein On, serta para pelajar dan semua yang berada di luar sana yang bersama-sama menyertai program ini. Pertamanya kita tingkatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama dalam bulan Ramadan ini pada tahun ini. Dan tentunya bagi di antara kita ada yang sudah membayar zakat, dan kita akan tahu ada zakat tempat sini macam ini, negeri ini macam ni harga kadarnya. Jadi untuk menjawab persoalan, ya, kenapakah kita di Malaysia berbeza kadar zakat?
Ya. Jadi saya nak memetik pertama iaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala abdi wal hur wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan menyebut bahawa diwajibkan, Rasulullah mewajibkan pelaksanaan zakat fitrah itu dengan segantang tamar atau segantang barley. Barley, kita tak makan barley, kita makan barley kalau berdemam, ke atas hamba dan orang yang merdeka, lelaki, perempuan, yang muda dan yang tua daripada kalangan orang muslimin. Dan seterusnya baginda menyuruh agar ditunaikan zakat itu sebelum manusia keluar menuju solat hari raya. Riwayat Bukhari, hadis ke 1503. Di sini apa yang kita nak ambil statement, ketetapan daripada hadis ini ialah iaitu diwajibkan zakat. Itu yang pertama. Dan kedua, ada disebut di situ sama ada dengan gantang tamar atau segantang bardi. Jadi ini adalah merujuk kepada ghalib quwatul balad, iaitu makanan ruji bagi setiap majoriti penduduk. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i, mazhab ulama Imam Asy-Syafi'i memberikan pendapat yang paling sahih tentang kadar, macam mana nak tentukan kadar ataupun jenis zakat fitrah, hendaklah merujuk kepada ghalib quwatul balad, iaitu jenis makanan ruji bagi majoriti penduduk. Jadi dengan sedia maklum kita ni tahulah, kita makan nasi, tak makan nasi, buka puasa tak makan nasi, wah tak buka. Jadi kita makanan ruji adalah nasi, beras. Dan di sana dalam keputusan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-57 yang bersidang pada 10 Jun 2003, mereka telah memutuskan bahawa harga zakat fitrah, harga zakat fitrah bagi negeri Semenanjung Malaysia adalah berdasarkan harga setempat oleh Bernas. Bernas ini syarikat yang mengedarkan beras, iaitu beras sumpah tempatan grade A mengikut timbangan 1 gantang Baghdad bersamaan 2.60 kg. Jadi ketetapan di sini ialah mengikut kadar beras, dan juga dengan beratnya 2.6 kilo. Itu 2.6 kilo ni sama dengan 1 gantang dalam kira-kira gantang Baghdad. Dan kenapa pula berbeza? Kenapa pula berbeza? Ini adalah kerana di antara negeri-negeri di Malaysia ini menjelang Ramadan, Jawatan Kuasa Syariah atau Fatwa Negeri akan memutuskan. Jadi hal tentang pelaksanaan zakat fitrah ini adalah bidang kuasa negeri. Jadi Jawatan Kuasa Syariah atau Fatwa Negeri akan memutuskan nilai harga beras mengikut kaedah atau grade beras yang dimakan oleh penduduk. Iaitu dengan dah tahu, dah ditentukan nilai jenis yang dimakan ialah beras, kemudian dikira berapakah nilai beras itu dalam kira-kira berat 2.60 kg. Jadi di sini itulah berlaku perbezaan mengikut kadar-kadar yang ditentukan oleh keputusan Jawatan Kuasa Fatwa bagi setiap negeri. Kalau bagi negeri Johor, bagi orang-orang Johor, di sini ada dua kadar.
iaitu RM7, RM7. Yang ini ialah mereka kadar RM7 ni adalah nilai 2.6 kilogram beras biasa. Orang-orang yang makan beras biasa dia akan membayar zakat bagi RM7 per seorang. Dan satu lagi ialah kadarnya RM10, iaitu RM10 iaitu mereka yang makan beras basmati. Beras-beras yang tinggi nilainya ini sebanyak RM10. RM10 itu adalah bersamaan dengan 2.6 kilogram. Jadi itulah je Tuan Moderator, apakah sebab berlaku perbezaan dalam dalam kadar zakat pada setiap negeri-negeri. Jadi saya rasa setakat tu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon. Hadirin sekalian, kita teruskan kepada ahli panel kita yang ketiga, Ustaz Zainuddin bin Abdul Hamid. Masih lagi tentang ibadat zakat fitrah, Ustaz. Kita berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Soalannya, Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan mengenai waktu membayar zakat fitrah untuk kita melaksanakan ibadat ini dan pada masa yang sama untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan Ustaz. Ya, terima kasih Encik Azmi, moderator kita, terus menjawab soalan tu tentang waktu, waktu membayar zakat fitrah. Bila disebut waktu aja, selagi ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, selagi itulah adanya waktu. Kalau dah tak ada siang, tak ada malam, tak ada matahari, tak ada bulan, dah tak ada lagi waktu tu. Begitu juga dengan bila kita membicarakan tentang waktu membayar zakat, waktu bila yang paling afdal, dalam hal ini para ulama telah khilaf kepada beberapa pendapat. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat harus mendahulukannya daripada waktunya 2 hari berdasarkan kepada kenyataan Ibnu Umar. Hadisnya, kanu yu'tuna sadaqatal fitri qoblal aidi biyaumin au ba'da yaum. Maksudnya, mereka di kalangan para sahabat menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya sehari atau 2 hari. Pendapat mazhab Syafi'i pula mengatakan waktu sunat dikeluarkan sebelum solat hari raya. Waktu daripada solat fajar, solat subuh sehingga sebelum solat hari raya. Itu adalah waktu sunat, pendapat mazhab Syafi'i. Dan makruh mentakhirkannya sehingga selesai solat. Dah habis solat Aidil Fitri baru nak bayar, itu adalah makruh. Al-Hasan bin Ziyad berpendapat harus menunaikannya daripada waktu setahun atau 2 tahun, sama seperti zakat. Ini pendapat syaz dan asing. Pendapat Al-Hasan ni syaz, dalam masa 1 tahun. Sebenarnya zakat fitrah ni ada waktu dia sepanjang bulan Ramadan. Pendapat sebahagian ulama Hanafi bahawa harus mendahulukannya hanya pada bulan Ramadan sahaja. Inilah pendapat yang sahih dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Asy-Syafi'i. Kesimpulannya tentang waktu membayar zakat fitrah daripada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan tu. Daripada awal lagi masuk Ramadan sehingga 30 Ramadan. Orang yang hidup pada akhir Ramadan tu pun wajib bayar zakat. Tapi kalau mati sebelum kalau bayi itu dilahirkan sebelum 30 Ramadan, dia tidak dibayarkan zakat. Yang pentingnya akhir Ramadan tu kalau hidup kena bayar zakat. Fitrah adalah, ada pendapat mengatakan harus membayar selepas solat subuh 1 Syawal sehingga waktu solat hari raya Aidilfitri. Ini adalah pendapat yang
nyebut waktu ini adalah waktu yang paling afdal. Tapi waktu tu sangat singkat, kadang-kadang Amil ketika itu pun sibuk ya. Sibuk. Jadi janganlah kita mentakhirkan bayar zakat tu. Jangan kerana nak merebut afdal zakat tu, sebenarnya wajib kita membayar zakat daripada satu Ramadan sehinggalah 30 Ramadan. Hukum membayar selepas solat hari raya Aidilfitri adalah makruh dan hanya dianggap sebagai sedekah sahaja, bukan zakat. Dan hukum membayar selepas berakhir hari raya pertama adalah haram. Ingat. Jadi kita daripada sekarang ni yang mana belum bayar zakat, bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Janganlah kita tunggu pada saat-saat akhir. Itulah saja jawapan saya, Tuan Moderator. Terima kasih Ustaz Zainuddin bin Abdul Hamid. Hadirin sekalian, kita telah masuk ke pusingan kedua dalam membicara ibadah Ramadan. Pertanyaan ini saya ingin mengajukan kepada panel pertama, Dr. Yusof bin Dagang. Ustaz, saya ni kerja di Batu Pahat. Tetapi minggu lepas saya telah pergi ke Angsana Johor Bahru. Di sana ada kaunter zakat fitrah dan saya telah melaksanakan bayaran fitrah kerana saya bimbang. Kalau saya lambat, saya terlupa. Saya terlupa bimbangkan keadaan tu. Maklumlah musim pandemik, kita kerja secara online dan tidak keluar rumah. Jadi setiap kali menjelang Ramadan ini, perkara ibadah zakat fitrah masih disebut-sebut dalam kalangan umat Islam. Persoalannya Ustaz, di manakah zakat fitrah perlu dibayar? Mohon Ustaz memberi pencerahan, silakan. Dr. Yusof, suara. Terima kasih Encik Azmi. Soalan yang sangat baik untuk kita sama-sama kupaskan di sini berkaitan dengan zakat fitrah yang wajib dibayar. Berdasarkan kepada di mana seseorang itu berada ketika masuknya waktu solat, waktu wajib untuk zakat fitrah. Waktu wajib untuk zakat fitrah, iaitu bermula pada malam hari raya sehinggalah sampai sebelum solat hari raya. Masa tu kita berada di mana? Maknanya wajib dibayar berdasarkan kepada di mana seseorang itu berada ketika masuknya waktu wajib. Jadi soalan sekali lagi tu. Jadi sehingga sampainya sebelum solat hari raya. Walaupun begitu, kalau kita lihat berkaitan dengan situasi ini kepada realiti semasa, saya lebih cenderung kepada pendapat ikhtiyat, iaitu kita mengamalkan ataupun kita mengawalkan sedikit masa pembayaran, sama ada sehari ataupun 2 hari mengikut apa yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Justru itu kita jika ketika itu seseorang Muslim berada di tempat kerja dan belum pulang ke kampung, lebih elok baginya untuk dia membayar di tempat kerjanya. Kerana kalau kita bayar di tempat kerjanya, ianya bersifat lebih yakin dan bersifat kata orang tu lebih tahqiq, sedangkan kepulangannya ke kampung masih dalam bentuk sangkaan, sama ada mungkin sampai atau mungkin berlaku ataupun tidak. Begitu juga dengan pembayaran awal, boleh menyelesaikan tanggungjawab membayar zakat fitrah ini dengan sebaik mungkin dan bukan dalam bentuk tergopoh gapah ataupun mungkin berlaku sebarang halangan yang menyebabkan
seseorang itu ataupun menyebabkan kita terlepas daripada menunaikan zakat fitrah pada waktu yang wajibnya. Bermakna zakat itu kita bayar lebih awal lah, ya. Berdasarkan berkenaan dengan ini, kenyataan daripada Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', ya, Imam Nawawi menyatakan iza kana fi waqtil wujubi zakatil fitr fi baladi wa maluhu fi akhir fa ayyuhuma yu'tabar. Ya, fihi wajhani, ya, ahadahuma baladul mali kulli kazakatil ma wa asahuhuma baladu rabbil mal mimman sahahahu musannifu fi tambihi wal jurjani fi tahrir wal ghazaliyu wal bawawiyu wal qafiyu wa akharun. Maksudnya daripada Imam Nawawi ni, jika seseorang itu sewaktu zakat fitrah wajib ke atasnya berada dalam sesebuah negeri, manakala hartanya berada di negeri lain, maka negeri mana satukah yang diambil kira ketika membayar zakat fitrah? Ini soalannya, ya. Jadi terdapat dua pandangan, ya. Salah satunya yang diambil kira ialah negeri tempat di mana harta itu berada, ya. Sama ada sama seperti zakat harta yang perlu dikeluarkan, sama seperti zakat harta yang dikeluarkan di tempat di mana harta itu berada. Bermakna ini yang pertamanya, negeri di mana harta itu berada. Pendapat paling sahih daripada kedua pandangan ini ialah diambil kira iaitu di negeri tempat di mana empunya harta berada. Kalau di Johor lah, ya. Contohnya tu. Antara mereka yang mentasahihkannya, pendapat yang paling sahih ialah pengarang Imam Syirazi dalam kitabnya An-Tanbih, Al-Jurjani dalam kitabnya An-Tahrir, dan Al-Ghazali, Al-Bahawi, Al-Rafi dan lain-lain. Inilah yang daripada kitab-kitab inilah sebagai panduan kepada kita berkaitan dengan zakat fitrah yang wajib dibayar. Jadi kesimpulannya dalam hal ini, sebaik-baiknya zakat fitrah ini zakat fitrah di negeri tempat kita bekerja. Maknanya membayar zakat fitrah di tempat kita bekerja dalam konteks Malaysia ini, ya. Maknanya kalau kita bekerja di situ, di situlah kita bayar zakat. Sebab zakat ini diuruskan oleh Jabatan Agama negeri masing-masing, ya. Jabatan Agama negeri masing-masing. Maknanya kita kalau bekerja di Johor, maknanya bayarnya tu di Johor, bukannya kita bayar di negeri lain lah. Namun dalam hal-hal yang tertentu, jika seseorang itu membayar zakat di negeri-negeri lain, seperti bekerja dan berada di negeri Johor, tapi bayar zakat tu di negeri lain, contohnya bayar zakat di Terengganu lah, contohnya, atau bayar zakat di Kelantan ke, ataupun di Sabah ke, ya, dari aspek hukum adalah tidak salah dan boleh, ya. Jadi berkaitan dengan pembayaran zakat ini, marilah kita sama-sama melaksanakan rukun Islam kita yang berapa ni, yang ketiga, yang keempat, supaya ibadat kita dapat disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya menjawablah soalan yang telah dilontarkan oleh moderator pada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Yusof bin Agam. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel yang kedua, Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon.
kali ini berkaitan dengan pelajar Ustaz. Khususnya pelajar di IPG atau IPT. Kalau di IPG misalnya, mereka mendapat allowance setiap bulan Ustaz, lebih kurang RM430 sebulan. Persoalan ni Ustaz, adakah mereka sebagai seorang anak boleh membayar zakat fitrah sendiri walaupun masih dalam tanggungan bapa? Atau adakah bapa sememangnya wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi anak-anaknya? Mohon penjelasan Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Azmi atas penyoalan yang diberikan tadi. Soalan yang menarik dan dia adalah relevan dalam konteks kita, institusi pendidikan guru yang mana ada di dalam komuniti kita ialah para pelajar yang menerima allowance daripada pengajian yang mereka lalui. Jadi dalam persoalan untuk menjawab perkara ini, saya ingin melalukan dulu beberapa perkara, iaitu bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan Ramadan juga merupakan bulan pengampunan. Bulan Ramadan juga ialah bulan untuk mendapatkan ketakwaan. Dalam konteks ini, siapakah orang yang bertakwa? Disebut dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu orang yang bertakwa itu beriman, antaranya beriman pada perkara gaib, mendirikan sembahyang dan membelajarkan, mendermakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi dan dalam konteks ini bulan Ramadan juga melalui kewajipan zakat. Dia merupakan bulan kasih sayang di mana diwajibkan zakat itu, membolehkan perolehan daripada zakat itu diberikan kepada asnaf-asnaf yang 8 itu tadi. Ya, balik pada persoalan tadi, adakah seorang anak yang merupakan pelajar IPG ataupun IPT yang ada pendapatan mereka itu membayar zakat, boleh membayar zakat untuk diri sendiri, sedangkan di sana mereka adalah tanggungan ibu bapa, atau mereka tak perlu bayar, tetapi ibu bapa ialah yang akan membayarkannya. Jadi di sini persoalan asas sebelum kepada perkara ini ialah wajib zakat itu ada 3 perkara. Pertama, Islam. Yang kedua, telah sampai waktu wajib zakat, iaitu seperti yang disebut oleh panel tadi, iaitu selepas maghrib hari terakhir Ramadan dan bermulanya malam raya. Pada masa itu belum bayar zakat dan Islam, maka dia wajib untuk bayar zakat. Dan yang ketiga, berkemampuan, mampu, ataupun dipanggil al-yasar. Jadi mampu, bila seorang itu berkemampuan, maka dia wajib bayar zakat. Dan dalam hal ini, pada asasnya, seorang bapa wajib bayar zakat untuk anak-anaknya. Pada asasnya begitu. Iaitu bila? Iaitu bila anak-anak mereka belum balik. Kalau dia belum balik, tentulah ibu bapa dia. Tetapi jika mereka ada harta, maka zakat fitrah diambil dari harta mereka. Namun, jika tidak mempunyai harta, zakat fitrah ditanggung oleh bapa mereka. Jadi kalau ada anak-anak ni yang memang ada harta, ayah dia dah tentukan syarikat dia, pendapatan dia dari kecil lagi memang ada, maka diambil daripada harta mereka untuk bayar zakat itu. Menurut Imam Nawawi, jika seorang kanak-kanak tak ada harta, maka zakat fitrah wajib dibayar oleh bapanya. Bapa wajib membayarkan. Jadi siapa yang jadi bapa, dia ada anak-anak di bawah tanggungannya, maka menurut ijma' para ulama yang dinukilkan oleh Ibnu Munzir dan lain-lain, iaitu dia wajib zakat fitrah itu dibayar oleh bapanya. Jadi yang tadi saya sebut yang kedua, kalau anak tu mempunyai harta, maka hendaklah ambil daripada harta dia untuk bayar zakat. Ini pendapat Abu Hanifah, pendapat Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr yang disebut dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab.
jilid yang ke-6 muka surat 141. Ya. Ini juga disambung oleh Imam Nawawi, iaitu sekiranya kanak-kanak itu kaya, ya, kalau dia kaya, maka nafkah dan zakat fitrah diambil daripada harta dia. Maknanya bukan zakat saja, ya. Imam Nawawi tambah lagi, kalau seorang budak-budak kanak-kanak itu dia kaya, ambil juga untuk nafkah dia, perbelanjaan dia daripada harta dia. Bukan diambil daripada ayah ataupun datuknya. Ini menurut Abu Hanifah, Muhammad, Ahmad dan Ishaq dalam kitab Al-Majmu'. Jadi saya rasa sudah jelas di sana, iaitu pertama wajib, yang kedua kalau dia ada harta. Ya. Okey, jadi di sini disebut bahawa kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitrah. Barang siapa yang wajib menafkahkan seorang, wajib juga menunaikan zakat fitrahnya. Ya. Kalau satu lagi kaedah, untuk menentukan siapakah yang wajib untuk membayar zakat, iaitu tengok kepada siapakah yang dia nafkahkan. Ya. Jika seorang itu menafkah ataupun menanggung, nafkah ataupun menanggung seorang atas sebab nikah, dia ada isteri, dia kahwin, ada isteri, ada dapat anak, ada anak, dan juga ada kaum kerabat ibu bapa, dan ada hamba yang dia tanggung, maka dia wajib untuk membayarkan zakat bagi tanggungannya. Dalam konteks ini, kita di rumah kita jaga ayah kita, ibu kita menanggungnya, maka kita juga menanggung untuk membayarkan zakatnya. Jadi kesimpulan daripada keputusan ataupun pandangan-pandangan para ulama tadi, kita boleh mengambil kesimpulan di sini pertama, iaitu pada asasnya zakat fitrah itu dikeluarkan oleh bapa yang menanggung anak-anak yang masih di bawah tanggungan. Itu satu. Yang kedua, melainkan kanak-kanak tadi memiliki harta, maka boleh diambil daripada harta tersebut. Jadi bapa yang menjaga harta anaknya, dia boleh ambil daripada harta anak dia untuk bayar zakat. Dan dalam isu yang dipersoalkan, yang ditanyakan oleh saudara moderator itu tadi, jika anak tersebut ingin membayar zakat sendiri, dia dah ada allowance, maka boleh dia untuk membayar zakat fitrah tersebut sekiranya dia ada harta dan dia memang berkemampuan. Dia ada harta yang diterima daripada RM460 itu, dia potong, memang ada lagi dan dia memang mampu, maka harus untuk dia membayar zakatnya sendiri. Jadi untuk mengelakkan, jadi perlu komunikasi di sini, iaitu untuk mengelakkan bapa bayar lagi sekali, dia perlulah beritahu pada ayahnya, ayah, saya dah bayar zakat saya ambil daripada allowance saya. Nanti ayah tak payah bayarkan untuk saya, perlu maklumkan supaya tidak berlaku pembayaran dua kali. Jadi di sini kita memang penting untuk menerbitkan rasa tanggungjawab untuk membayar zakat bagi memenuhi maksud untuk menjadi seorang yang bertakwa, juga menjadikan diri itu seorang yang sentiasa prihatin, cakna pada mereka yang diuji dengan kesusahan di luar sana, dan kita diuji dengan kesenangan dan kemampuan, maka mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada kewajipan-kewajipan ini. Jadi saya rasa itu untuk menjawab persoalan yang diberikan. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon. Seterusnya, hadirin sekalian, kita beralih kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu ahli panel ketiga, Ustaz Zainuddin bin Abdul Hamid. Ustaz, kita sekarang berada dalam fasa PKPD, PKP, PKPB dan PKPP. Sehingga beraya pun nanti raya PKP. Secara keseluruhannya,
Kebanyakan urusan muamalat, kita digalakkan berurusan secara dalam talian atau online, termasuk membayar zakat fitrah. Persoalannya Ustaz, adakah sah zakat fitrah yang dilakukan tanpa lafaz akad semasa membayar zakat fitrah? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Moderator ya. Kita sekarang ni kena terima hakikat lah. Kita hidup dalam pandemik COVID-19, banyak merubah segala kebiasaan kita. Dalam hal membayar zakat ni pun kita merasakan perubahan dia. Para fuqaha menjelaskan bahawa zakat merupakan sedekah yang wajib. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Dalam ayat ini maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Taubah ayat 103. Dalam hal ini, Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan di dalam kitabnya bahawa para fuqaha berpendapat yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah zakat yang wajib kepada seluruh umat Islam. Boleh rujuk dalam tafsir Wasit. Seterusnya, setiap ibadah adalah ada syarat wajib dan syarat sah. Begitu juga zakat. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan bahawa syarat-syarat mengeluarkan zakat terdapat syarat wajib dan sah. Oleh itu wajiblah atas seorang Muslim yang merdeka, baligh, berakal, mempunyai pemilikan harta yang cukup bilangannya, cukup nasab, cukup haulnya, serta sah pemberian zakatnya dengan kadar berniat bagi tunainya kewajipan itu. Ini boleh juga kita rujuk dalam fiqh al-islami wal adilatuhu. Berniat merupakan penentuan sesuatu perkara itu sebagai ibadah, dan ia membezakannya di antara ibadah-ibadah yang lain seperti zakat dan kafarah. Ini sebagaimana hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama liimri'in ma nawa." Maksudnya sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat dan setiap perkara akan dibalas mengikut apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, wajib berniat di dalam hati dan tidak disyaratkan dengan kata-kata seperti ini zakat harta, walaupun tanpa berniat fardu. Ini kerana membayar zakat merupakan satu kewajipan. Imam Nawawi berpendapat sedekah sama hukumnya dengan hadiah, dan ia tidak memerlukan lafaz ijab dan kabul. Cukup sekadar penyerahan dan penerimaan barang. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kesimpulannya, berbalik kepada persoalan di atas dan keterangan yang diberikan, pembayaran zakat sah sekiranya tidak disertakan akad ijab dan kabul. Seperti membayar zakat di dalam talian. Kita bayar dalam talian, tidak ada ijab dan kabul, tapi ada resit tu pun dah mengatakan ijab dan kabul lah. Dan kerana syarat sah pemberian zakat adalah berniat dan mempunyai hak pemilikan terhadap harta serta penyerahan dan penerimaan barang. Ada bukti penerimaan dan penyerahan, namun tidak menjadi sebarang masalah sekiranya melakukan akad
ijab dan kabul bagi memastikan tujuan dan matlamat pemberian zakat itu tercapai. Justru pemberian zakat memerlukan keredaan dan keikhlasan demi mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Lagi, tapi teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang benar. Dalam surah Bayyinah ayat yang kelima. Itulah dia Tuan Moderator, penjelasan saya tentang pembayaran zakat pada masa pandemik ini. Kita boleh membayar zakat melalui talian disebabkan masalih mursalah dalam keadaan yang macam ni. Yang pentingnya wajib membayar zakat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainuddin bin Abdul Hamid atas pencerahan itu tadi. Hadirin sekalian, demikianlah kedudukan antara dua ibadah besar dalam Islam yang boleh diibaratkan sebagai zakat, fitrah, pelengkap ibadat puasa. Maka dengan ini selesai program kita yang pertama, Bicara Ramadan bagi tahun 2021 bersamaan 1443 Hijrah. Terima kasih kepada semua ahli panel, iaitu Dr. Muhammad Yusof bin Dagang, Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon dan Ustaz Zainuddin bin Abdul Hamid. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada yang terus menyaksikan program ini di Facebook Live. Moga Allah sentiasa memberkati kita semua. Hadirin yang dihormati sekalian, kita teruskan kepada agenda kedua kita pada pagi ini, iaitu Majlis Khatam Al-Quran. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan untuk memimpin Majlis Khatam Al-Quran. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ustaz Anwar suara. Ustaz Anwar suara, Ustaz Anwar. Suara. Terima kasih kepada moderator Cik Ahmad Azmi John Mani. Khatam Quran kita pada kali ini akan dimulakan dengan surah Al-Fatihah, seterusnya surah Duha hingga surah Nas, dan berakhir dengan doa khatam Quran. Maka dapatlah kita bersama-sama membaca dari surah Duha hingga Nas. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمطيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك humul muflihun. Sadaqallahu azim. Saya serahkan balik kepada moderator Encik Azmi Ahmad Azmi John Mani. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Anwar bin Hayyan atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon untuk memimpin bacaan doa khatam Al-Quran. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratim mustaqim bibarakatil Qur'anil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna
بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الجلال والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا الرحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا. اللهم ربنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selaku penyelaras bagi program Marathon Al-Quran pada kali ini, saya ingin merakamkan beberapa perkara. Yang pertama, syukur pada Allah Subhanahu Taala, kita dalam warga IPG Kampus Tun Hussein On ini masih berdapat bersama-sama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini beriltizam untuk mendampingi Al-Quran. Al-Quran, bulan Ramadan sebagai Syahrul Syam, bulan puasa, juga dipanggil Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Al-Quran menjadi gedung pahala berbanding dengan amalan yang lain, di mana amalan membaca Al-Quran diberi satu huruf dengan 10 kebajikan. Mudah-mudahan kita akan sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Dalam ayat yang dibaca oleh yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Anwar tadi, kita boleh melihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, yang kedua, hudal alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih, iaitu Al-Quran ini, kitab ini Al-Quran, tidak ada keraguan kepadanya. Mudah-mudahan kita berada di dalam naungan payungan wahyu Allah SWT dalam bulan Ramadan ini, seterusnya dalam hidup kita tanpa sebarang keraguan dan istiqomah dengannya. Dan yang terakhirnya, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada seluruh ahli jawatankuasa pengelola bagi Marathon Al-Quran, iaitu Ustaz Muhammad Arafat Jaafar, Ketua Jabatan, Ustaz Hairul Anwar Abu Bakar, serta semua ahli warga IPG Kampus Tun Hussein On yang telah sama-sama menjayakan program ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam Ramadan yang akan datang bersama dengan Al-Quran dalam program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Asrar bin Sidon atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, alhamdulillah majlis kita sudah sampai di penghujungnya. Majlis mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, dan hadirin sekalian atas kesudian hadir ke majlis bicara Ramadan dan Khatam Al-Quran pada pagi ini.
Pihak majlis ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis pada pagi ini. Di kesempatan ini juga, majlis ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Akhir sekali, marilah sama-sama kita akhiri majlis kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.